Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, iaitu 3 Februari 2021 jam 11.30 pagi, kita akan mengikuti pendidikan Islam tahun 5. Semoga anak-anak murid sekalian dapat belajar dengan selesa dan dapat memahami tajuk pada hari ini, iaitu tajuk tayamum. Pada hari ini murid-murid diminta untuk mengikuti video ini, dan kemudian selepas itu kalau murid tidak faham, murid boleh mengulangi video ini sehingga faham dan kemudian menjawab kuis yang diberikan selepas video ini. Dan kuis itu akan dijadikan sebagai pentaksiran untuk diberikan markah kepada anak-anak murid sekalian. Selamat belajar. Baiklah, murid-murid sekalian, kita akan belajar tayamum. Tayamum ini ialah di bawah bidang ibadah. Kalau murid-murid tengok dalam buku teks, muka surat 101, ada buku teks. Kalau tak ada pun tak apa, cuma tengok video ini. Tapi kalau yang ada buku teks, terbaik, anak murid yang bagus, ya. Di situ kita akan lihat 101, bidang ibadah ada 4 unit. Unit yang pertama ialah tayamum, ya. Jadi pada hari ini kita akan menyentuh unit 1, tajuk tayamum, pada muka surat 102. Okey, kita lihat muka surat 102. Okey, pengertian tayamum 102, 103, ya. 103, pengertian tayamum. Okey, apa maksud tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci. Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu, ya. Apa itu tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu, ya. Okay, dalil naqli tayamum. Dalil naqli tayamum ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih ataupun yang suci. Jadi air tak ada untuk bersuci, maka kita boleh bertayamum dengan tanah yang bersih, ya. Okey, rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama ialah berniat. Rukun tayamum ada 4. Rukun tayamum yang pertama ialah berniat. Lafaz niatnya ialah nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala, ya. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Ini rukun tayamum yang pertama, iaitu berniat.
berniat. Okey. Rukun tayamum yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Debu tanah yang suci disapu ke seluruh muka. Seluruh muka, kawasan muka ni semua kena sapu dengan debu tanah. Ni, seluruh muka. Ini gambar dia bagaimana menyapu seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ini dua-dua belah tangan ni. Ini tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri juga sampai ke siku. Ya. Dan yang keempat, tertib. Tertib ni apa? Mengikut urutan lah. Apa dia? Ikut urutan lah. Mula-mula niat dulu, kemudian muka, kemudian tangan, muka, seluruh muka, kemudian tangan hingga ke siku. Tak boleh terbalik. Tangan dulu baru muka. Tak boleh. Okey, sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum bermaksud sunat ialah benda yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal kita tidak berdosa. Sunat tayamum, ya. Yang pertama, membaca basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dia namanya basmalah. Ini dia. Baca Bismillahirrahmanirrahim itu dapat pahala sunat. Okey. Sunat yang kedua ialah menyapu muka dari atas ke bawah. Menyapu muka ni dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya. Dapat pahala sunat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Bila kita letak tangan kita pada debu kan banyak melekat kat tangan kan. Jadi kita nipiskan, kita ketuk-ketuk tangan kita ni. Ketuk-ketukkan ni kiri dengan kanan biar debu-debu yang lebih tu jatuh supaya dia nipis. Itu pahala sunat. Kemudian yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Jari kita kena renggang. Kita tengok jari ni renggang. Kalau kita renggangkan itu, kita dapat pahala sunat. Ada berapa dah kita belajar sunat tayamum? Ada 4 ya. Pertama, membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kemudian yang kelima, sunat tayamum mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Maknanya kalau kita tangan kita kan, mula kita guna tangan kita sapu tangan kanan, guna tangan kiri. Kemudian kita sapu tangan kiri, guna tangan kanan. Ya, itu dapat pahala sunat tayamum. Yang keenamnya, menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat arah kita solat. Arah kiblat ialah arah Kaabah. Ya. Menghadap kiblat itu juga dapat pahala sunat. Seterusnya yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Ya. Lepas selesai bertayamum, kita disunatkan membaca doa wuduk. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baca doa wuduk dapat pahala. Ya, sunat. Okey. Itu sunat-sunat tayamum. Okey, kita seterusnya nak mengetahui kenapa
Kenapa tayamum ini diharuskan? Kenapa? Maknanya, apakah sebab yang mengharuskan tayamum ini? Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Dalam kawasan itu, tak ada air. Tak ada air. Dah cari-cari, tak ada air. Maka, pada waktu itu, kita diharuskan bertayamum. Yang kedua, ada air, tapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air, tapi sikit nak guna untuk keperluan diri dan ternakan. Kalau air itu digunakan, kita akan mudarat, tak cukup air, ternakan juga akan mati. Jadi pada waktu itu kita boleh tayamum. Ada air, tapi air tidak cukup. Dia tak cukup, dia hanya mencukupi keperluan diri sahaja dan ternakan. Jadi pada waktu itu boleh bertayamum. Yang pertama tiada air. Yang kedua ada air tapi tak cukup, hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan sahaja. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Air itu nampak macam ada tapi jauh, nampak macam bayang-bayang tu ada air tapi jauh sangat, terlalu jauh, maka pada waktu itu bolehlah kita bertayamum. Apa lagi yang sebab yang mengharuskan tayamum? Saya beritahu. Yang keempat, sebab mengharuskan tayamum ialah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Terhalang daripada menggunakan air. Macam sakit kaki di simen, memang tak boleh guna air lah. Tak boleh nak berwuduk kan? Sakit, sebab sakit. Ataupun ada air tapi ada musuh berdekatan tempat air. Ada air tapi ada musuh. Maknanya air itu ada, kita nak ambil air itu, tapi ada musuh yang bahaya, boleh membunuh kita lah, ataupun mencederakan, memudaratkan kita. Maka pada waktu itu kita diharuskan bertayamum. Dan yang kelima, cuaca pula terlalu sejuk, sangat sejuk, sampai tak boleh nak kena air. Kalau kena air memudaratkan, jadi sakit pula. Jadi cuaca yang terlalu sejuk, sangat sejuk, maka pada waktu itu boleh kita bertayamum. Kita tak payah wuduk, kita hanya bertayamum. Itulah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sekian saja untuk tajuk tayamum yang pada minggu ini, iaitu pengertian tayamum, dalil tayamum, maksud dalil tayamum, rukun-rukun tayamum ada 4, sunat tayamum ada 7, dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum ada 5. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.